Saya tertarik bila Ustaz atau Doktor katakan tadi daripada Al-Arkam ke Rufaqah, right? And then seterusnya disambung pula watak yang sama, kelompok yang sama. Tiadakah langsung aktiviti rehabilitasi itu kepada kelompok ini yang mereka boleh bertukar-tukar entiti tetapi membawa ajaran yang sama? Apa peranan Jabatan Agama di situ untuk bagi kesedaran dan rehabilitasi? Ada tak proses itu berlaku? Saya tahu dia ada satu cabaran. Pertama, apabila kita memberikan ruang orang yang nak berubah. Jadi kita tak boleh terlalu keras ataupun was-was terhadap mereka. Tapi dalam waktu yang sama juga, pihak yang menjadi mangsa, kononnya mangsa itu boleh memanfaatkan hal itu untuk menipu pihak yang berkuasa. Masih lagi mengekalkan. Namun kita pun bukan, mereka ada dalam sekelompok yang besar. Kita boleh tengok daripada kita tengok siapa yang pergi ke tempat-tempat mereka di Mekah ke, ataupun tempat lain, mereka mengagungkan gambar Asy'ari Muhammad yang mereka panggil sebagai Abu Ya. Itu yang saya tak faham. Kita dah ada pengalaman dengan Al-Arkam dan dia bertukar menjadi entiti, kedua-dua entiti ni. Tiada ke mana-mana daripada otoriti agama yang memantau mereka sebab ajaran sesat kan? Terus memaafkan dan terus macam kononnya mereka sudah bertaubat dan kalau berubah. katakan mereka menjadi hal itu secara persendirian, kita pun tidak mahu. Kita tidak masalah. Satu orang tu yang ingin menjadi sesat, dia duduk di rumahnya, dia tidak sebarkan, okeylah. Bukanlah kerana okey tu dibenarkan. Itu urusan dia. Kita tak masuk campur dalam urusan pribadi. Tapi tak ada kepentingan awam di situ. Tak ada kepentingan awam di situ. Tetapi bila dia melibatkan, bayangkan perumahan di kawasan Selayang. Di Rawang itu, di bawah pentadbiran ni. Bagaimana dia boleh ambil kawasan taman awam dan dia jadikan tempat kuda untuk perniagaan dia. Ya, untuk perniagaan dia. Jadi di sini itulah yang sebab saya tak boleh masuk kepada isu-isu negeri. Sebab tu saya tekankan reformasi yang perlu berlaku di dalam tubuh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan tak benar juga. Yalah, nanti mungkin kita akan sampai kepada tahap yang ingin mempertahankan tak ada bidang kuasa, tak ada itu, tak ada ini. Ini semua adalah satu alasan untuk melarikan diri. Cuma yelah, benda ini mula-mula itu nampak kecil ya, dan bila saya pertama kali membacanya, bila dia dipampangkan dalam media sosial dan dibangkitkan oleh PUKAS, Pusat Kajian Ajaran Sesat, yang selama ni kita tak pernah tahu pun ada. Tiba-tiba dia meletup di situ dan ditontonkan pelbagai video yang memeranjatkan. Masyarakat tengok bagaimana nyanyian dibuat kepada menyembah tak tutup pun. Dan sebagai propaganda yang dibuat melalui video itu secara terang-terangan ya. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya ini teori-teori di kalangan kami lah. Sebenarnya video itu ialah bukti-bukti yang ada oleh JAKIM, tetapi JAKIM tidak boleh keluarkan. Jadi mereka menggunakan platform ini untuk mengetengahkan bukti-bukti itu kepada awam supaya ada tekanan daripada orang luar untuk diambil tindakan itu. Yang itu saya boleh confirmkan bukan. JAKIM tidak ada masuk campur langsung, kerana pasukan kajian itu pergi kepada JAKIM, membentangkan kepada JAKIM, dan JAKIM, bukanlah kita kata JAKIM itu keseluruhan, tetapi pihak yang bertanggungjawab itu ataupun unit yang bertanggungjawab. Mungkin pada mereka tidak ada kuasa untuk berbuat apa-apa ke bagaimana? Saya suka untuk merespon ketika mana selepas saya memberikan kritikan dan beberapa pihak yang lain memberikan kritikan, keluar dalam satu program bual bicara yang dibuat yang anjurkan oleh JAKIM itu sendiri di studio mereka. Ketika kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Zaidi Ramli, penolong pengarah kanan bahagian dasar dan kemajuan Islam JAKIM, sekitar pada tarikh 25-26 September yang lalu. Beliau menjawab bila kita tegur terlalu banyak berkaitan dengan bengkel, mesyuarat dan lain-lain. Dia kata, adakah ini yang menyebabkan persepsi masyarakat bahawa JAKIM hanya menganjurkan mesyuarat, bengkel, sesi libat urus dan sebagainya, sehingga ada yang secara sinis mencadangkan JAKIM ditukarkan kepada JAKELAM? Apa pandangan Datuk? Sebenarnya manusia ni kalau dia tidak memahami dan mendalami, memang boleh bercakap apa saja. Dan Ustaz Zakaria pun orang JAKIM. Saya minta Ustaz Zakaria berlapang dada dalam hal ini. Sebab manusia tak mengetahui, bermaksud mereka boleh berkata apa saja. Tetapi kita tidak pernah lari daripada matlamat kita untuk mementas ajaran itu secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain.
salah ni tu kadang-kadang dia berkaitan dengan keselamatan. Ya. Yang ini pihak kuasa negeri pun tak ada kuasa. Walaupun ni ajaran salah, tapi dia ada berkaitan dengan penderaan kanak-kanak contoh. Itu bukan bidang kuasa Jabatan Agama. Ya. Itu ada pihak lain yang berbidang kuasa. Begitulah juga dalam premis, ada PBT punya bidang kuasa. Sebab itu JAKIM berperanan menyatukan keseluruhan agensi ini, memusatkan kuasa bersama-sama untuk bertindak. Sebab itu berjaya. Sebab itu perlu pada meeting dan libat urus. Ya, mesti. Kalau tak masing-masing, bawa haluan masing-masing, kita tidak akan dapat membentras sesuatu ajaran salah. Dia kata dia menyebutkan tak ada bidang kuasa dan itu orang yang mengkritik itu tak faham. Tapi dalam hal yang sama, beliau mengakui bahawa JAKIM berperanan untuk menjadi koordinator kepada semua PDRM dan yang lain. Masalahnya, kenapa tak buat begitu sejak daripada 5 tahun yang lalu? Sebab itu pada tarikh bila? 14 September, Ketua Pengarah JAKIM yang lama mengeluarkan kenyataan sebanyak 6 poin. Dan beliau mengakui hal itu berkaitan dengan isu GISBH dalam kenyataan bilangan 32 2024. Beliau mengakui dalam kenyataan itu di mana JAKIM merupakan sekretariat bagi hal ehwal Islam kebangsaan MKI. Kemudian dia akui pada bulan Februari 2019 dengan 12 mesyuarat, bengkel Task Force Program Kenegaraan telah dilaksanakan terhadap isu ini yang turut melibatkan agensi keselamatan iaitu MKN, PDRM dan Kementerian Dalam Negeri. Satu pertemuan tertutup dengan pihak GISBH telah diadakan pada bulan September 2019 melibatkan pengerusi jawatankuasa muzakarah MKI dan seterusnya. Kemudian Julai 2022 ada lagi mesyuarat khas bersama dengan agensi keselamatan iaitu disusuli perbincangan pada Ogos 2024 dan kemudian 22 September atas dakwaan penyelewengan akidah sekali lagi perbincangan bersama dengan Nadiem Maiz dan juga Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pada tahun 2023 Februari sekali lagi, kemudian Oktober 2023, Februari 2024. Saya ingin menyatakan kepada Datuk Zaidi Ramli dan juga kepada mereka yang ini, saya terus terang saya nak katakan di sini, kalaulah benar-benar Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan reformasi dengan menukar Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Zaidi ini tak boleh berada dalam jawatan-jawatan penting dalam JAKIM. Saya sebutkan secara tegas. Secara lantang juga. Secara lantangnya. Bayangkan, kenyataan telah pun jelas oleh Ketua Pengarah yang lama dengan menyatakan bahawa memang ada banyak bengkel dan juga mesyuarat-mesyuarat itu. Tetapi tidak langsung boleh dikesan perkara-perkara yang kita tahu sekarang walaupun kalau telah ia hanya sekadar benda pemikiran tak apa, Saudari Liana. Semalam Menteri Komunikasi yang merupakan jurucakap kepada kerajaan menyatakan lebih kurang dalam 662 anak mangsa-mangsa yang berada di pusat kebajikan itu berada di safe house oleh JKM. Ia bukan diambil saja-saja, menerusi perintah mahkamah. 662 dalam serbuan yang kali pertama dilakukan oleh PDRM yang menahan ataupun yang dapat mengumpulkan sekitar dalam 400 ke 500 anak-anak kecil ini. 179 disahkan mempunyai kesan kecederaan fizikal dan mental baru dan lama. Baru dan lama. Can you imagine if we can do something since 2019? How many of them we can save earlier? Tetapi orang-orang agama, penjawat awam sebegini, yang apabila kita memberikan teguran, kita bukan maki hamun, kita bagi teguran. Walaupun saya penjawat awam ke ataupun saya itu adalah saya pembayar cukai. Bayangkan ini nyawa manusia. Lebih mendukacitakan tatkala kritikan dan teguran saya itu dibuat sebahagian persatuan-persatuan yang berkaitan dengan JAKIM itu mempertahankan isu berkaitan kritikan itu dan tidak ada satu perkataan pun mengucapkan ataupun mengulas berkaitan dengan nasib ratusan budak-budak ni. Ini anak Melayu Islam. Anak Melayu Islam. Dan kita bercakap kita perlu untuk ini adalah satu badan untuk menyelia, untuk memelihara kemurnian Islam. Islam tu tidak akan boleh bergerak melainkan ada wataknya, iaitu umat Islam itu sendiri. Sekarang inilah generasi dan generasi itu telah berada di situ 3 hingga 4 generasi sudah. Di situ, dan mereka ada satu modus operandi yang jelas. Apa modus operandinya? Dengan mereka mesti dipisahkan.
mereka ditentukan bila untuk bersama suami isteri, dan kemudian apabila anak itu hadir ataupun dilahirkan pada umur 1 tahun ataupun 2 tahun, dia akan dipisahkan sama sekali. Supaya apa? Anak-anak itu tidak mempunyai attachment dengan ibu bapa. Satu. Dan yang kedua, dia tidak mempunyai satu hubungan dengan keluarga-keluarga yang besar. Kalau dia larikan diri, dia tahu atuk dia mana, dia tahu nenek dia di mana, makcik, saudara dia mana, dia akan pergi dan dia akan mendapat protection daripada keluarga. Sekarang apabila dia larikan diri, siapa yang nak jaga dia? Dia tak tahu siapa. Akhirnya sehari, 2 hari, seminggu dia tak boleh nak survive, dia patah balik ke tempat tersebut. Ini satu modus operandi perhambaan moden yang sangat menakutkan. Dan doktor merasakan bukti-bukti ini yang ialah kita pun dengar sangat terkejut sampai begitu sekali dibuat kan, hanya kerana dinamakan ekonomi Islam itu, yang nak mengembangkan ekonomi Islam. Dan bukti-bukti ini doktor rasa disampaikan kepada agensi-agensi kerajaan. Ya. Tapi tidak langsung ambil tindakan. Pasukan kajian itu telah pun memberitahu dan juga mengesahkan, mereka telah pun bawa benda itu. Sekurang-kurangnya kepada kepada jabatan-jabatan agama, kepada majlis-majlis agama. Dan sekiranya kalian mempunyai maklumat tersebut, sudah tentu kalau saya berada di situ, saudari Liana berada di situ, dan kalau katakan itu bukan bidang kuasa kita, dia akan menggerakkan. Logik tak kita untuk akan call? Kalau kita berada di peringkat negeri, kita akan tanya Ketua Polis Negeri. Kalau kita Majlis Agama Islam Negeri, kalau kita berada di jabatan, kita akan buat. Dan kita perlu untuk buat siasatan. Kalau katakan benda ini baru muncul seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya boleh faham. Ini dah makan bertahun. Kalau kita menarik kembali tarikh itu pada 2011, 2013, bermaksud apa? Puluhan tahun sudah. Betul. Dah 13. Tapi kenapa tidak berlaku apa-apa? Sebab itulah kemarahan kita, rasa kekecewaan itu muncul. Dan saya tak boleh untuk selindung kemarahan saya itu. Walaupun saya sebenarnya tidaklah ada keuntungan. Untuk apa saya untung di sini? Orang maki lagi dahsyat dah. Macam-macam orang kata nak runtuhkan ekonomi Islam lah. Bahkan ada yang dan sebahagian aktivis pembangkang beberapa hari ini cuba mempertikaikan kononnya JKM itu mengambil secara tidak sah. Macam mana tak ada sah? Ia adalah arahan mahkamah. Macam mana anda boleh katakan tak sah? Doktor sangat lantang dalam mempersoalkan kewibawaan dan efisiensi JAKIM itu. Dan untuk rekod, saya juga telah mempelawa Ketua Pengarah JAKIM yang baru, Datuk Sirajuddin, untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini atau malam ini. Dan beliau mengatakan kekangan tugas tidak dapat bersama. Kita akan cuba dapatkan beliau lagi insya-Allah untuk episod-episod kedatang, bersama-sama juga dengan pasukan PDRM untuk kita bawa ke Konti JP untuk kita kupaskan lagi. Sebab saya merasakan kes ini sangat berkepentingan awam. Banyak yang diutarakan dalam media sosial dan sebagainya, lagu-lagu yang dikeluarkan dan jadi macam jenaka dan sebagainya. Tetapi secara dasarnya kita sangat-sangat terkejut daripada apa yang doktor cakapkan tentang MO mereka itu, modus operandi itu, dan apabila melibatkan keluarga dan kanak-kanak. Dan menjadi sebagai satu sistem ekonomi. Saya malu untuk mengatakan kalau ini betul lah apa tuduhan yang diberikan itu. Kalau hendak attachkan nama sistem ekonomi Islam begini, saya rasa nothing to do with Islam. That's why don't use that name pada saya kan. Cuma kita boleh kupas lanjut berkenaan ini. Kita dah bercakap tentang JAKIM, kita leave that be. Saya rasa dah cukup lantang di situ, dah cukup agresif dah. Kita berharap mereka juga boleh membantu lagi moving forward. Cuma daripada segi saya nak, mungkin penonton juga nak faham, sebab kita dengar bit and pieces apa yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara itu. Ada tuduhan liwat kanak-kanak, ada tuduhan kezaliman atas pekerja, tak bayar gaji, penghambaan moden. Sebagai seorang yang betul-betul mendalami isu ni, mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton, saya juga ingin tahu bagaimana mereka bergerak sebenarnya daripada segi ekonomi, daripada segi akidah itu, bagaimana kumpulan ini terbentuk dan terus meneruskan operasi. Kita perlu memahami dan juga mengetahui sejarah mereka. Ia bukan bermula pada tahun 2013-2014 melalui GISP. Okey. Kalau kita nak menyentuh tentang isu perusahaan, ekonomi, perniagaan, ia bukan bermula dengan GISB. Dia bermula dengan Al-Arkam. Dia menggunakan Al-Arkam. Bila orang menyatakan, untuk jatuhkan JSB ini untuk menjatuhkan ekonomi orang Islam. Tak. Kalau anda boleh untuk bersetuju
Al-Arkam itu pada tahun 1994 diharamkan kerana isu agama, tak. Al-Arkam mempunyai kekuatan ekonominya tersendiri. Al-Arkam, kalau saya boleh kongsikan, ia bermula sekitar 60-an 70-an. Asy'ari Muhammad itu sendiri mula keluar selepas dia bertanding dalam pilihan raya di Bangsa, pilihan raya umum di Parlimen Bangsa pada tahun 1964 dan kalah. Dan sebab itu kita akan tengok dia bergerak dalam banyak NGO kan, termasuk dalam Parti Islam se-Malaysia, PAS dia ada. Dan saya ambil maklumat itu bukan daripada mana-mana. Kita boleh tengok dalam archive di web PAS itu sendiri. Alright. Kemudian pada tahun 1987 dia mempunyai sekitar 5 hingga 6,000 keahlian. 87. Pada tahun 1994, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai 6,000 ahli fanatik dan 15,000 simpatisan. Manakala utusan Melayu pada 4 Julai 1994 meletakkan anggaran mereka itu adalah sekitar 10,000 orang pengikut. Dengan kekuatan ekonomi dan perniagaan berapa? Mereka mempunyai ketika itu 52 kedai runcit. Mereka mempunyai 20 pasar mini, 36 kedai buku, 18 restoran makanan seluruh Malaysia dan 56 kilang perusahaan. Bayangkan ketika itu. Bermaksud ia bukan isu sekarang. Kalau anda tak setuju JSB, kenapa anda boleh setuju pada waktu Arkam diharamkan 1994? Kerana halnya sama kalau anda bercakap tentang ekonomi. Dan ketika itu juga mereka pada tahun 1993 ada membentuk satu yang dinamakan AGC, Al-Arkam Group of Companies, melibatkan 22 anak syarikat milik ahli jemaah. Dia pergi international, mereka menubuhkan di Islamabad, Pakistan, Al-Arkam International Center, AIC. So ia bukan kecil. Dan mereka telah mengumumkan untuk menubuhkan Daulah Islamiyah, negara Islam yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Khurasan. Di situ ada. Dan kalau kita lihat daripada itu mereka ada kekuatan. Habis 1994 diharamkan. Dan saya juga ingin menjawab kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad apabila dalam salah satu bual bicara beliau menyatakan bahawa apa yang kerajaan lakukan terhadap JSB ini adalah agak melampau dan juga berlebihan berbanding dengan apa yang dibuat terhadap Al-Arkam. Ya. Saya nak beritahu, Amnesty International melaporkan pada 2 September 1994 bahawa Asy'ari Muhammad ketika itu ditahan selepas diserahkan oleh pihak berkuasa Thailand ketika itu di bawah Internal Security Act, ISA. Dan ketika itu kita tahu bagaimana dia ditahan. Dia pertamanya Al-Arkam itu disesatkan pada 5 Ogos 1994, kemudian Aurat Muhammadah itu lebih awal 86 dan Arkam itu diharamkan secara rasmi oleh kerajaan keseluruhannya pada 21 Oktober 1994. Okey, habis 1994 dan mereka agak mati dan kerajaan cuba untuk rehabilitasi mereka. Ada yang mendapat lesen untuk taksi dan sebagainya. Agak mati. Tetapi ada satu poin yang menyebabkan mereka membentuk kekuatan sehingga ketika itu abuya mereka atau Asy'ari Muhammad dan pemimpin-pemimpin kanan mereka itu dibuang ataupun diletakkan di kawasan sama ada di Rawang ataupun di Labuan. Sebab itu kenapa JSB itu berpusat di Rawang. Okey, kerana itulah tempat mereka bermula kembali dan tempat mereka dikurung ataupun tahanan terhad. Maka ada satu kejadian pada tahun 1998 yang menyebabkan perubahan yang mereka dah scattered. Kerana pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sebelum itu mereka telah pun menyatakan, abuya mereka itu Asy'ari Muhammad menyatakan bahawa Mahathir Mohamad akan menyerahkan kuasa kepada Ghaffar Baba dan Ghaffar Baba akan menyerahkan kuasa kepada Asy'ari Muhammad. Itu naratifnya. Dan dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tak akan sama sekali menjadi Perdana Menteri. Selepas diharamkan 1994, tiba-tiba betul dipecat pada tahun 1998. Mereka menyatakan benar apa yang Asy'ari Muhammad ataupun Abuya sebut. Profesi itu benar. Ya. Jadi ia telah membentuk kekuatan dan membawalah kepada pembentukan Rufaqa. Dan apabila dia dapat Rufaqa dan dia pergilah kepada JSB, ada banyaklah selepas daripada itu kematian Asy'ari Muhammad pada 13 Mei pada tahun 2010. Tahun 2010. Ketika itu mereka tak mempercayai bahawa Asy'ari meninggal.
mereka mempercayai bahawa dia seperti Nabi Isa, dia angkat ke langit dahulu. dan dia akan bawa balik ke dunia kembali. Dan itu membawa kepada banyak perkara. Contoh, nanti modus operandi mereka kepada GISB ini. Seperti yang dibentangkan. Apa yang mereka buat adalah mereka akan mengumpulkan setiap bulan. Rumah-rumah kebajikan ini akan mendapat bantuan. Mereka berdaftar ke, tak berdaftar ke, menerima zakat ke apa. Mereka akan kumpulkan itu untuk diberikan mengikut zon kepada pihak-pihak, kepada HQ mereka. Dan dilaporkan atau dalam kajian-kajian itu adalah sekurang-kurangnya 800,000 perlu dihantar pergi ke Saudi untuk maintain mereka ada di sana. Dan mereka mempunyai sebuah banglo yang cukup besar di sana. Di Saudi. Ia bukan isu pembelian saja, Saudari Liana, tetapi kerana banglo itu adalah banglo merupakan istana Nabi, yang mana Nabi dan Abuya akan kembali ke rumah itu. Oh, tiada siapa di situ, hanya dikekalkan di situ. Di situ kalau kita tengok dalam video itu ada dayang-dayang, kata dia. Mereka dihantar ke sana untuk ni. Tetapi pada waktu ini untuk serve pimpinan lah. Pimpinan ke sana juga. Saya juga ada baca ada juga poster daripada Islah ini yang kita dapat yang mengatakan bahawa kesinambungan Al-Arkam ke GISB dibawa oleh pemandu Abuya. CEO sekarang yang mengepalai GISB itu pengerusi eksekutif. Ya. Okay, merupakan dia sebenarnya dia adalah pada pemandu. GISB. Dia asalnya adalah pemandu. Dia bersama dengan satu orang lagi watak yang diyakini adalah antara mastermind dia adalah isterinya Azura. Betul. Dan kalau kita lihat di situ, selepas daripada kematian Abuya mereka itu, ataupun Asy'ari Muhammad, apa yang berlaku, ia telah pergi kepada Umujah. Umujah. Betul. Ketika mana suara Asy'ari Muhammad telah pun dirosakkan ataupun tak boleh bercakap dengan baik, semuanya menjadi translatornya itu adalah Umujah. Dan kemudian kematian Umujah itu merupakan isteri dia yang ketiga, kepada Abuya, isteri ketiga. Okey. Dan kemudian bertukarlah kepada satu orang yang lain. Dan kemudian berlaku pertembungan, ada satu orang lelaki dan Umujah ini, siapa yang nak menjadi ketua, nak lead kepada JSB ataupun kepada pergerakan jemaah mereka itu. Kemudian kepada satu orang yang lain, dan kemudian yang terakhir ialah Nasiruddin yang merupakan seorang bekas pemandu kepada Asy'ari Muhammad. Dan antara watak yang sangat penting itu adalah Azura itu sendiri, iaitu isterinya. Dan kita akan lihat banyak perkara yang dan penggunaan dan kalau kita lihat anak-anak ini dalam video yang kita sangat menyayat hati apabila seorang budak tu yang ditekan di bahagian dada, ada yang dirotan lepas video itu viral, bapa kepada kedua budak itu ialah sepasang anak kembar, dan ayah membuat laporan di Keluang dengan menyatakan anaknya itu telah dipisahkan daripadanya tahun 2021. Ya Allah. Dan itu dilaporkan di Keluang, dan kejadian itu juga dipercayai berlaku di Keluang. Dan budak itu adalah bersama dengan pada malam serbuan 20 itu, dan tidak silap saya dia ditahan ataupun kanak-kanak itu ditahan di Puchong. Bermaksud modus operandinya sekali lagi adalah dengan memindahkan kanak-kanak itu daripada satu tempat kepada satu tempat untuk membentuk ataupun mengasaskan rumah-rumah kebajikan itu. Dan apa yang berlaku, dia pindahkan budak itu ke sana untuk satu jangka masa supaya ia dianggap sebagai legit bagi pendaftaran dengan pihak berkuasa, JKM ke dan sebagainya. Rumah baru dan sebagainya.